Seterusnya barisan Satizah dan juga kepada para ibu bapa dan pelakon sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi datang pada majlis Hari Anugerah Pemenang Hafiz Al-Mukri bagi tahun 2015. Untuk memulakan majlis kita pada pagi ini, saya menjemput Adik Muhammad Aiman Hakim bin Cik Adwan untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واخرة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Hakim bin Cik Adwan di atas kesudian memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Beliau telah membaca daripada surah As-Saffat ayat 1 hingga ayat apa? 20. Wallahu a'lam. Seterusnya majlis
akan disediakan lagi pada pagi ini dengan persembahan qasidah daripada kumpulan Sayyidina Ali. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Sayyidina Ali menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Solat. Semoga anda terhibur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Bisalamil mubin, bisalamil mubin, linuqtatil ta'in, linuqtatil ta'in, ya Rami, ya Rami, Bisalamil mubin, bisalamil mubin, linuqtatil ta'in, linuqtatil ta'in, ya Rami,
Thank you Allah, thank you Allah. 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 Terima kasih diucapkan kepada kemudian Sayyidina Ali dan kemudian persembahkan bahan mausilah. Seterusnya majlis akan diteruskan dengan ucapan daripada pengurusi Ma'had Tafiz Al-Mukri, yaitu kepada Ustaz Muhammad Syarif bin Husain. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Ma'had Tafiz Al-Mukri, Ustaz dan Jamaah, juga yang dimuliakan Ustaz yang menjaga, mendidik dan membimbing pelajar-pelajar di Ma'had Tafiz Al-Mukri. Dan dihormati sekalian ibu bapa, penjaga-penjaga yang hadir pada pagi ini, dan tidak lupa juga kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan izinnya juga kita dapat mengadakan majlis ihtifal pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati Allah, diberkati Allah, dan dipelihara oleh Allah kepada sekalian. Jadi saya ingin mengambil kesempatan pada pagi ini mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kuasa dan guru-guru yang telah bertugas somos untuk bagi menjayakan majlis ihtifal tahun ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru
yang bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan menjaga pelajar-pelajar yang ada di sini. Kalau orang biasa bertugas 8 jam, tapi guru-guru di sini bertugas lebih 12 jam. Mereka bukan saja mengajar, tapi mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan membimbing pelajar supaya mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sini. Ini satu tanggung jawab yang sangat berat dan besar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada guru semua yang telah mengorbankan masa dan tenaga. Semoga Allah membalas jasa mereka dengan pahala yang banyak. Dan juga saya ucapkan syabas pada pelajar-pelajar yang telah bersungguh-sungguh. Ya, ketiga pelajar di sini. Dan saya ucapkan syabas pada pelajar-pelajar yang telah berjaya, dan bagi yang tak berjaya, insyaAllah dia jumpa tahun depan lagi. Dan saya doakan mudah-mudahan sedang kamu mencapai kejayaan yang cemerlang, insyaAllah. Dan juga saya ingin mengucapkan syabas juga tahniah pada pelajar-pelajar yang turut serta dalam pertandingan yang kita adakan seperti pertandingan nasyid, khutbah, pidato dan azan. Tapi tahun ini nampaknya peserta cukup ramai dan guru-guru pun saya tengok ni kepala nak beri markah. Karena tahun ini nampak kaya hebat sikit. Ya, pidato-pidato kita hebat, yang khotib dia pun hebat tahun ini. Mudah-mudahan tahun mendatang lebih hebat. Ya, dan kita akan berusaha untuk sediakan hadiah yang lebih baik, insyaAllah. Ya, jadi kita harap itulah sebenarnya tujuan kita di majlis ini pun bukan untuk menyuguhkan pelajar kita dan sebagai satu bentuk motivasi pada mereka. Mudah-mudahan mereka bersemangat, ya, bersemangat untuk belajar dan ya, dan berusaha. Mudah-mudahan menjadi pelajar yang senang. Ya, jadi terima kasih kepada semua yang bertugas dan pelajar yang turut sama, ya, bekerjasama untuk mengadakan majlis ini. Sebenarnya bukan guru saja, sebenarnya saya kena ucapkan terima kasih juga kepada pelajar karena mereka turut juga membantu. Jadi terima kasih semua. Jadi dengan itu, untuk menyelesaikan ucapan saya, dengan itu saya resmikan majlis iftar pada pagi ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya resmikan majlis iftar pada pagi Sabtu. Dan saya sudahi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Pengerusi Hasan Mukri Ustaz Muhammad Syarif bin Hussein. Seterusnya majlis akan diteruskan dengan ucapan nasihat bersempena pada Hari Anugerah Cemerlang 2015 dan juga sempena cuti yang akan berlangsung pada hari ini sehingga awal tahun. Untuk itu, majlis meminta Mudir Al-Hafiz Al-Mukri Ustaz Darul Zaman untuk tampil ke pentas untuk memberikan nasihat dan sepatah berkata. Semoga hormat mari kita.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا فسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelumnya Komisi Majlis yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Syahri Husin selaku pengurusi Astabis Al-Mukri, semua barisan guru-guru, ibu-ibu bapa, penjaga, dan pelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah dan hidayah dapat kita mengadakan program yang kita rancang pada pagi hari ini, di mana program ini sentiasa dinanti-nantikan, khususnya oleh anak-anak kita. Nampak di wajah-wajah mereka ceria bagaikan bulan purnama 14. Sebelum ini nampak macam gerhana sikit. Ya. Apa aja bagi ini terus ceria. Ya. Beginilah suasana setiap tahun. Bila menyenangkan melihat wajah-wajah mereka ini, teringat juga waktu belajar dulu. Terasa ibu bapa juga semua mengalami pengalaman yang sama. Ya. Ketika sama-sama berada di asrama di pondok. Ya. Cuma beza ya, masa saya belajar dulu, saya tidak pernah bercuti. Saya selepas STPN tahun 87 di Anglo Chinese School, saya masuk pondok di Balai Dakwah Arab. Saya sambung di Syria 3 tahun, lepas itu 9 tahun sekolah. Saya sambung di Patani, Thailand. Saya sambung di Kota Mekah. Sepanjang saya belajar ini, saya tak pernah bercuti. Maknanya kalau saya pergi, saya balik terus. Sebagai Patani, saya duduk sana 3-4 tahun. Saya tak pernah bercuti. Kalau cuti pun, saya akan pergi pondok lain untuk minta guru-guru lain baca kitab. Di sana cuti banyak, maulid sebulan, cuti raya 2 bulan, 15 Syaban dah cuti sampai 15 Syawal. Bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang miskin untuk datang Malaysia bekerja cari duit, datang balik kamu belajar. Jadi bagi kita pelajar Malaysia yang ada sedikit kelebihan ini, masih ada kewangan, tidak perlu nak cuti. Maka saya ambil peluang ini untuk pergi ke pondok-pondok lain. Habis yang kita ini. Jadi sepanjang saya belajar, saya tak pernah bercuti. Bahkan datuk saya meninggal, saya tak pernah. Pakcik saya meninggal, saya tak pernah. Ayah mak saya meninggal, dapat telefon untuk meninggal. Saya katakan saya balik pun saya takkan sempat sembahyang jenazah. Kerana jauh, Thailand. Maka saya belajar, saya niatkan pahala saya belajar, saya hadiah kepada saya. Di malam hari saya katakan Quran, saya hadiah. Untuk memperlama sebulan dapat
Saya meninggal dulu. Saya tak balik juga. Saya buat pada yang salah. Saya belajar, dan saya tahu pahala untuk ilmu itu sangat besar. Pada Nabi pernah bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzar, la an taghwa fata'allaka ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'ah." Wahai Aba Dzar, kalau kamu keluar untuk menuntut ilmu, untuk belajar hanya satu ayat saja daripada Al-Quran, khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Maknanya kita duduk belajar Al-Quran satu ayat. Bayangkan kalau satu juz, bayangkan kalau satu Quran, satu ayat saja kita duduk belajar dengan ikhlas karena Allah. Allah bagi pahalanya seperti kita sembahyang 100 rakaat. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'allina laka min al-ilmi umila bi awla yu'mal bi khairul laka min an tusalli al-bab. Kalau kamu keluar pula kata Nabi untuk mengajar satu bab sahaja daripada ilmu, sama ada ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, maka dia lebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Itu pahala jadi kemudian pahala jadi besar. Setelah lulus belajar, anak-anak kita ni besok lagi insya-Allah betul belajar. Semua usaha-usaha kata besok dia akan berdepan berada di hadapan masyarakat insya-Allah. Dikala itu ketika dia menyampaikan ilmu-ilmu, Allah dah sediakan baginya pahala insya-Allah. Satu bab saja dia ajar 1000 rakaat pahala dicatat dalam amalan mereka. Di mana pahala ini juga akan masuk dalam akaun ibu-ibu bapa mereka yang susah payah mendidik mereka dengan didikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kata saya tak balik tadi. Saya tahu pahala kita ilmu lebih besar daripada pahala kita bernama membaca Quran dan sebagainya. Yang saya balik pun memang tak sempat dah. Ada sembahyang jenazah balik tengok kubur sahaja, maka saya tidak dihadiahkan saja. Bahkan saya sakit dan saya kata tadi saya kena uji oleh Allah Ta'ala. Saya kena racun kena ibu santa muntah keluar dari ibu saya masuk hospital Fatani sehingga kata perlu tutup kondus. Selagi dia zaman tak keluar hospital, aku tak akan mengajar kata guru. Tadi dia tahu, ya, dia tak nak saya ketinggalan kita. Sebab saya tidak pernah miss kita guru saya. Jadi kalau dia mengajar satu hospital, saya akan tinggalan bab-bab tertentu. Berita aku dia tahu, maka dia tak mengajar sepanjang saya duduk hospital. Sehingga saya kesian kepada kawan saya kata umum jadilah, minta izin dari balik. Sain, ambil barang sain ke atas, kembali ke pondok, setiap hari budak-budak kawan-kawan besok saya duduk ke belakang sana untuk mengajar ke depan. Saya tidur di level di belakang sana. Habis untuk mengajar, pergi keluar pada kawan-kawan saya untuk menyambung pelajaran mereka. Sebab selagi saya duduk kat situ, untuk tak mengajar, maka rugi kawan-kawan saya. Ini kelebihan untuk kembali kepada bakal. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, majlis yang kita tunggu-tunggu ini dapat sampai, ya, dan dia di mana kata Tuhan tadi ucapan syabash kepada pelajar-pelajar yang telah percaya di dalam apa nama ikhtibar atau ijtihad ujian, ya, peperiksaan kaum ini. Lebih banyak yang percaya di dalam acara-acara yang kita susun atur, nanti nasyid khutbah penama lagi azan, yang akan datang insyaAllah kita akan adakan tilawah dan sebagainya. Mudah-mudahan
agar pembedahan begini akan dapat membantu jati diri pelajar-pelajar kita sehingga mereka ada potensi untuk berketerampilan di tengah masyarakat atau nanti. Tentang kesempatan Allah Ta'ala sebelum ucapan yang kasih pada pagi ini ada pesanan daripada Komisi 3 dia yang berkaitan dengan ehwal pelajar ataupun disiplin, di mana ada antara pelajar-pelajar itu masih belum mengisi borang kemasukan. Jadi untuk kehadapan kita kemas ini dengan pelajar, semua pelajar-pelajar yang ingin mengambil pelajaran di sini atau teruskan pelajaran juga di Maktab Salamuddin kehadapan perlu mengisi borang baru, angkatan data-data baru, dan ada kelangan pelajar-pelajar yang nombor belum apa, ada kadang-kadang nombor dah lupa, kita juga call tak dapat call. Jadi kita nak ni setiap kali tujuan nombor terus kemas sendiri kan, untuk mudahkan besar hubungan dan sebagainya. Jadi pada kehadapan perlu isi barang baru. Yang kedua, mengenai cuti yang kita beri atau outing yang kita beri, ada waktu-waktu yang kita tetapkan. Kita harap pelajar khususnya dalam bimbingan ibu bapa masing-masing dapat mengerti waktu-waktu yang telah kita tetapkan. Kerana disiplin ini sebenarnya nak melatih diri pelajar itu sendiri agar dia duduk dalam keadaan berdisiplin, berakhlak akan datang, supaya dirinya tersesuai untuk kerana kita di muka bumi ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai bentuk taklifiah. Tujuannya supaya kita hidup dengan tenteram, tidaklah terbuhara dan sebagainya. Bermakna setiap disiplin, setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan sebenarnya bukan untuk menyekat, tapi untuk membentuk diri seseorang itu sendiri agar lebih berdedikasi, lebih ada jati diri, lebih menjadi orang yang lebih berdisiplin dan berakhlak. Kerana di muka bumi ini Allah jadikan kita tidak boleh lari daripada undang-undang, tak boleh lari daripada penajam dalam mengejar utama dunia dan akhirat. Menurut Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami mencipta manusia fi kabad, di dalam kepenatan. Maknanya selagi kita duduk di muka bumi ini, kita tak boleh lari daripada penat. Penat kenapa? Penat kerana nak tunduk patuh pada peraturan yang Allah jadikan bagi hujan untuk kita. Kita nak kerja dunia pun nak kena penat, nak kena belajar, apa nak kena usaha. Apatah lagi nak kejar akhirat, dia nak kena penat. Penat dalam berusaha membentuk jati diri, berusaha dalam memutihi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kerana setiap apa yang kita buat itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana ketaatan hamba kepadanya. Dan disebut Allah Taala kata untuk kali ini. Jadi dia ulang balik mana-mana peraturan yang kita tetapkan atau merujuk balik pada orang kemasukan, ada peraturan di sana, minta tadi semula dan sama-sama kita cuba ikutlah demi untuk anak-anak kita, agar anak kita lebih berdisiplin dan ada dari sana juga akan datang Allah. Jadi sikit sebanyak ada kesilapan yang menyentuh perasaan ataupun ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita sepanjang tahun, dan saya minta dari negeri ini semua mohon kemaafan daripada kita sekalian. Hingga itu, biqauli hadza astaghfirullah li wa lakum.
لسائر المسلمين والمسلمات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Mudir Hafiz Al-Mukri Satrul Zaman di atas ucapan dan nasihat yang telah beliau sampaikan kepada kita. Semoga sama-sama kita dapat bermanfaat daripada ucapan dan nasihat yang disampaikan oleh beliau semasa tadi. Seterusnya, seperti mana yang telah diberitahu oleh Profesor Hafiz Al-Mukri sudah tadi, bahawa sebelum majlis ini diadakan pada hari Selasa yang lepas, pihak Mahat Hafiz Al-Mukri telah mengadakan pertandingan Hari Kecemerlangan Mahat Hafiz Al-Mukri, di mana kita ada acara khutbah, pidato, azan dan nasyid. Untuk itu pada hari ini Mahat Hafiz Al-Mukri akan menyampaikan hadiah-hadiah kepada para pemenang dan juga satu hati kepada yang tidak menang. Untuk itu, acara majlis kita pada pagi ini saya akan teruskan dengan penyampaian hadiah pertandingan Hari Kecemerlangan Mahat Hafiz Al-Mukri 2015. Bagi menyempurnakan penyampaian hadiah, saya menjemput Ustaz Muhammad. Untuk pengetahuan, Ustaz Muhammad di sini beliau sebagai guru silat. Sebelum ini dia guru qasidah, kemudian telah dinaik taraf kepada guru silat. Jadi untuk itu, dengan segala hormatnya saya menjemput Ustaz Muhammad untuk naik ke pentas menyempurnakan penyampaian hadiah pertandingan Hari Kecemerlangan. Saya mulakan penyampaian hadiah dengan pertandingan khutbah satu hati. Pertandingan khutbah yang pertama dipersilakan adik Naufal Helman. Seterusnya adik Ajwan. Seterusnya adik Aiman Hakim. Seterusnya adik Haris Johari. Seterusnya adik Irfan Kamarudin. Seterusnya adik Alif Daniel. Dan yang akhir sekali satu hati adik Dini Rushaidi. Seterusnya, tempat ketiga pertandingan khutbah Hari Kecemerlangan Mahat Hafiz Al-Mukri 2015 jatuh kepada adik Muhammad Hakimi Rosmendani. Adik Muhammad Rosmendani. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Adib bin Ishaq. Nampakkan sangat besar bagi adik. Dan tempat pertama
adik Muhammad Najmi bin Muhammad Naim. Seterusnya penyampaian hadiah pertandingan pidato. Sagu hati diminta adik Syazwan naik ke pentas. Yang kedua adik Eni Rianda. Dah balik. Okey, dah balik. Dan yang ketiga sagu hati adik Nakiu. Seterusnya tempat ketiga pertandingan pidato jatuh kepada adik Muhammad Amar Siddiqui dan Muhammad Syarul Reza. Tempat kedua jatuh kepada adik Anik Hafizuddin dan Amirul Hafiz. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Alif Nazmi bin Samsul Azim. Seterusnya pertandingan azan sagu hati. Yang pertama adik Izhar Hakimi. Yang kedua adik Hatta. Yang sagu hati ini kita sebagai nama ringkas. Seterus sagu hati yang ketiga adik Adif Daniel. Seterus yang keempat sagu hati pertandingan azan adik Zul Kamal. Seterusnya yang kelima adik Irfan Kamarudin. Yang keenam sagu hati adik Ahzam Mirza. Seterusnya sagu hati yang ketujuh adik Aiman Imran. Dan yang ke-8 sagu hati adik Aidil. Yang ke-9 sagu hati adik Irfan Afandi. Dan yang terakhir sagu hati pertandingan azan adik Mustaqim. Tempat ketiga pertandingan azan Hari Kecemerlangan Mahatma Syarifudin 2015 jatuh kepada adik Muhammad Syahrul Mirza bin Muhammad Daud. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Najmi bin Muhammad Naim. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Fitri bin Abdul Nasir. Seterusnya pertandingan nasyid. Ada 4 kumpulan yang bertanding, bermakna satu kumpulan yang akan mendapat sagu hati.
Kumpulan yang mendapat sagu hati dijemput kumpulan Jannatul Ma'wa yang diketuai oleh adik Zulkamal. Diminta ke pentas satu kumpulan yang diketuai oleh adik Zulkamal untuk menerima hadiah sagu hati. 7 orang semua. Setiap kumpulan ada 7 orang. Sijil minta ketua kumpulan ambil semua dan nanti bagi-bagi belakang. Hadiah buku boleh ambil semua satu. Seterusnya, tempat ketiga, pertandingan nasyid jatuh kepada kumpulan Sokonot diketuai oleh adik Najmi Naim. Kita semua adik mulai naik ke pentas menerima trofi. Sijil ketua kumpulan ambil, kemudian nanti bagi-bagi belakang pentas. Tempat kedua, pertandingan nasyid jatuh kepada kumpulan Sayyidina Ali yang diketuai oleh adik Syahmi Azfar. Dan tempat pertama, pertandingan nasyid Hari Kecemerlangan Mahkamah Al-Mukri 2015 jatuh kepada kumpulan Qayyiban Afiyah yang diketuai oleh adik Mustaqim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad atas kesudian menyampaikan hadiah dan terima sumbangan sagu hati daripada pengurusi Madrasah Al-Mukri. Seterusnya, sebelum saya meneruskan acara majlis pada pagi ini dengan penyampaian hadiah anugerah pencapaian di dalam kelas, saya ingin menjemput kumpulan yang mendapat tempat pertama pertandingan nasyid, iaitu kumpulan Qayyiban Afiyah, untuk membuat persembahan qasidah. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallallahu wasallam alaihi. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habibi salam alaik, salawatullahi alaik. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habibi salam alaik, salawatullahi alaik. Ada syamsul ada badru, ada nurul qamari, ada isri wali, ada misbah suduri, marhaban
kasih diucapkan kepada kumpulan Thayyiban Afiat atas kesudian sampaikan persembahan qasidah. Seterusnya majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah anugerah pencapaian di dalam kelas bagi tahun 2015. Saya akan mulakan dengan penyampaian kelas Sayyidina Abu Bakar. Bagi menyempurnakan penyampaian hadiah, saya menjemput yang berbahagia Ustaz Taufik sebagai guru kelas Sayyidina Abu Bakar tampil ke hadapan bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Anugerah yang pertama, anugerah hafazan di dalam kelas. Tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Alif Nazmi bin Samsul Nazmi. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Syazwan bin Muhammad Razi. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Aiman Hakim bin Cik Adwan. Seterusnya anugerah pelajar kemas dan disiplin. Tempat ketiga Muhammad Syazwan bin Muhammad Razi. Tempat kedua Muhammad Alif Nazmi bin Samsul Azmi. Dan tempat pertama adik Muhammad Nazmi bin Muhammad Mani. Seterusnya anugerah keputusan peperiksaan di dalam kelas. Tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Aiman Hakim bin Cik Adwan. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Syazwan bin Muhammad Razi. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Nazmi bin Muhammad Naim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Taufik di atas kesediaan menyampaikan hadiah bagi kelas Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya penyampaian hadiah anugerah pencapaian di dalam kelas Sayyidina Umar. Bagi menyempurnakan penyampaian hadiah, saya menjemput guru kelas Sayyidina Umar Ustaz Amir tampil ke hadapan bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Bagi anugerah hafazan di dalam kelas Sayyidina Umar, tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Arif Izwan bin Zaid. Tempat kedua jatuh kepada adik Abdul Rauf bin Abdul Rahim. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Ajwan bin Muhammad Nasri.
Seterusnya anugerah pelajar emas dan disiplin kelas Sayyidina Umar. Tempat ketiga jatuh kepada adik Naik Aiman bin Muhammad Nasir. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Farhan bin Jamaluddin. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Sufri Aziz Hakimi bin Samsudin. Seterusnya anugerah yang terakhir, keputusan peperiksaan di dalam kelas Sayyidina Umar. Tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Hatta bin Muhammad Samuri. Ini bukan anak toke yang gelap. Seterusnya yang kedua, tempat kedua adik Muhammad Nazmi Ashraf bin Muhammad Nazlan. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Ajwa bin Muhammad Nasri. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amir atas kesediaan menyampaikan hadiah. Seterusnya, penyampaian hadiah anugerah pencapaian dalam kelas Sayyidina Usman. Bagi menyempurnakan penyampaian hadiah, saya menjemput Ustaz Zaini selaku guru kelas Sayyidina Usman untuk sampai ke hadapan bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Bagi anugerah hafazan di dalam kelas, tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Hanafi bin Muhammad Yazid. Tempat kedua jatuh kepada adik Khairul Zikri bin Rahman. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Adil bin Ishaq. Seterusnya anugerah pelajar kemar dan disiplin kelas Sayyidina Usman. Tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Hanafi bin Muhammad Yazid. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Daud. Dan tempat pertama pelajar kemar dan disiplin jatuh kepada adik Muhammad Adil bin Ishaq. Seterusnya anugerah kedudukan keputusan peperiksaan di dalam kelas. Tempat ketiga jatuh kepada adik Irfan bin Kamarudi. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Ali bin Ishaq. Dan tempat pertama keputusan di dalam kelas jatuh kepada Khairul Zikri bin Rahman. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zaini di atas kesediaan menyampaikan hadiah bagi kelas Sayyidina Usman. Seterusnya, penyampaian hadiah anugerah pencapaian di dalam kelas Sayyidina Ali. Bagi menyempurnakan penyampaian hadiah, saya menjemput pengurusi Mahathir Syarif Mukri Muhammad Syarif bin Hussein untuk menyempurnakan penyampaian hadiah. Anugerah yang pertama hafazan di dalam kelas. Tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Muaz bin Muhammad Khairul Anwar. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Fitri bin Abdul Nasir. Dan tempat pertama jatuh kepada
berapa bulan? 2 bulan lebih kot. Mungkin ada ibu apa dia datang tadi kan. Minta semua doa untuk beliau. Beliau berada di hospital Teluk Intan. Seterusnya, anugerah pelajar kemas dan disiplin kelas Saidina Ali. Tempat ketiga jatuh kepada Muhammad Hakimi Rafsanjani Muhammad Hamzah. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Alif Ashraf bin Samsudin. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Syahmi Asfar bin Syahri. Seterusnya, anugerah yang terakhir, anugerah keputusan peperiksaan di dalam kelas Saidina Ali. Tempat ketiga jatuh kepada adik Syahmi Asfar bin Syahri. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Fikri bin Abdul Nasir. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Muaz bin Hairul Anwar. Seterusnya, pencapaian hadiah anugerah pencapaian di dalam kelas Nazira. Ustaz dia tak ada kat sini, jadi teruskan. Boleh? Anugerah pelajar kemas dan disiplin kelas Nazira. Tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Aikal bin Baharudin. Kelas Nazira dia tak ada hafazan, dia baca taraki. Jadi dia tak ada anugerah hafazan. Tempat kedua, adik Ahmad Mustaqim bin Mazlan. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Amirul Hafiz bin Ayub. Seterusnya, anugerah keputusan peperiksaan di dalam kelas Nazira. Tempat ketiga jatuh kepada adik Muhammad Haikal bin Baharudin. Tempat kedua jatuh kepada adik Ahmad Mustaqim bin Mazlan. Dan tempat pertama jatuh kepada adik Muhammad Azrul Shah bin Azhar. Okey, dah datang. Terima kasih diucapkan. Lupa. Yang terakhir, anugerah khas hafazan terbanyak Mahat Hafiz Al-Mukri tahun 2015. Pada tahun ini, hafazan terbanyak jatuh kepada adik Muhammad Aiman Hakim bin Cihaduan dengan 11 juz keseluruhan. Pada tahun ini saja keseluruhan hafal 23 juz. Terima kasih ucapkan kepada pengurusi Mahat Hafiz Al-Mukri atas kesediaan untuk menyampaikan hadiah. Dengan itu, majlis kita telah pun berakhir acaranya pada pagi ini. Sebelum saya menutup majlis kita, pada pagi ini, ada sedikit peringatan pada ibu bapa sekalian. Yang pertamanya, pihak Mahat ada menyediakan
makanan daging kambing ni. Kambing ni bukan? Ha? Ayam. Oh, ayam. Kambing tak dapat cakap. Okey. Tapi makanan belum siap lagi. Kalau tak salah saya, sebab hari ni saya fast and furious majlis kita pada hari ini. Itu yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk makan makanan yang kita sediakan. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tak makan, siapa lagi yang makan? Kemudian diminta kepada ibu bapa bersama anak masing-masing berjumpa dengan guru kelas. Guru kelas anak tuan-tuan dan puan-puan bagi menandatangan report kad. Dia tak ambil, dia tanda tangan. Mungkin ada nak tanya apa-apa perkembangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, boleh lah pada waktu tersebut. Jadi disebabkan makanan kita belum siap sepenuhnya, jadi selepas majlis ini ditutup, diminta pelajar-pelajar sekalian boleh dengar bahawa ibu bapa masing-masing dan bawa ibu bapa lain, ibu bapa masing-masing berjumpa dengan guru kelas untuk menandatangani report kad. Untuk itu, sebelum saya menutupkan majlis kita pada pagi ini, saya selaku wakil daripada pihak Angkatan Besar Negeri memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada kekurangan daripada pihak kami, dan saya pada pagi ini juga ingin memohon maaf atas kesilapan bicara yang mungkin terlepas kata. Dan untuk itu saya sudahi majlis kita, majlis anugerah